Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini kita akan meneruskan mata pelajaran kelas kemahiran Al-Quran. Okey, bagi tajuk bahagian tajwid iaitu azan dan iqamah. Okey, jom belajar bersama-sama. Jadi sebelum kita meneruskan kepada subjek pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat standard pembelajaran. Okey, yang pertama iaitu menyatakan pengertian azan dan iqamah dari segi bahasa dan istilah. Yang kedua, menyatakan hukum melaungkan azan. Yang ketiga, menyebut atau melaungkan azan secara bertajwid. Okey. Sebelum kita meneruskan kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini, cuba murid-murid perhatikan gambar berikut, ya. Okey, siapakah individu yang dimaksudkan ini? Okey, iaitu Bilal bin Rabah, ya, salah seorang sahabat Nabi SAW, dan beliau merupakan muazzin yang pertama dalam Islam. Okey, jadi azan ini telah difardukan, ya, telah bermula, ya, sejak awal hijrah lagi. Ya, ketika itu, ya, Rasulullah bersama-sama dengan orang muhajirin, ya, iaitu orang-orang Islam yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, ya, hendak menunaikan solat. Okey, jadi di situlah, ya, bermulanya seruan, ya, supaya dilaungkan azan, ya, untuk menyeru dan juga memanggil orang-orang Islam untuk menunaikan solat secara berjemaah. Okey, jom kita hayati lagi, ya, tentang maksud azan. Okey, maksud azan dari segi bahasa ialah memberitahu, ya, memberitahu. Okey, dari segi istilah, ya, beberapa rangkai kalimah yang diturunkan secara tauqifiyah, ya, tauqifiyah kepada Rasulullah SAW yang dilaungkan dengan tujuan untuk memberitahu masuknya waktu solat. Ya, tauqifiyah, ya, ialah sesuatu yang kita perolehi daripada zaman Rasulullah SAW dan sanadnya tidak terputus, ya, maknanya secara turun-temurun, ya. Okey. Kemudian, okey, itu adalah maksud azan dari segi bahasa dan juga istilah. Melaungkan azan adalah sunat muakkad, ya, ataupun sunat yang dituntut. Ya, jadi apabila masuknya waktu solat, maka kita semua disunatkan, ya, untuk seorang Bilal, ya, ditugaskan untuk melaungkan azan untuk memberitahu masuknya waktu solat. Okey, seterusnya murid-murid, cuba kita perhatikan, okey, lafaz azan, ya. Lafaz azan ini ialah lafaz azan selain daripada waktu subuh. Okey. Sebelum tu, mari kita dengarkan azan berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okey, manakala ini adalah lafaz azan bagi solat subuh, ya, di mana pada perkataan as-salatu khairum minan naum, ya, ditambah selepas hayya 'alal falah, ya, maknanya ada pertambahan di sini, ya, as-salatu khairum minan naum, ya, iaitu solat itu lebih baik daripada tidur. Okey, kemudian kita lihat sunat azan. Okey, sunat azan yang pertama ialah muazzin mestilah berada dalam keadaan berwuduk, ya. Sunat yang kedua, muazzin hendaklah menghadap ke arah kiblat. Okey, yang ketiga, mempunyai suara yang elok dan nyaring. Okey, jadi sekiranya hendak melantik seorang Bilal, ya, kita perlu melantik di kalangan orang yang mempunyai suara yang elok dan juga nyaring, ya. Begitulah, ya, dengan Bilal bin Rabah, ya, di mana dia mempunyai suara yang elok dan nyaring yang dapat, ya, menyeru orang untuk melaksanakan solat. Okey, kemudian yang keempat, melaungkan azan di tempat yang tinggi, ya, supaya dapat didengari oleh orang ramai. Okey, jika di zaman Rasulullah SAW, ya, azan ini dilaungkan di atas bukit, ya, supaya seluruh penduduk, ya, di bawah bukit itu, di bawah lembah itu, ya, dapat mendengar, ya, seruan azan. Okey, kemudian yang kelima, memalingkan muka ke kanan ketika menyebut hayya 'alas salah, ya. Okey. Dan yang keenam, memalingkan muka ke kiri ketika menyebut hayya 'alal falah, ya. Hayya 'alas salah ke kanan, okey, hayya 'alal falah ke kiri. Okey. Kemudian memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga. Okey, kenapakah, ya, kena masukkan jari telunjuk ke dalam telinga? Okey. Jadi sebenarnya ini adalah untuk supaya suara yang keluar itu lebih kuat dan juga lebih nyaring serta dapat didengari oleh orang ramai. Kemudian yang ke-8 ialah melambatkan sebutan azan, ya. Okey. Tahammul, ya. Kemudian berbanding dengan iqamah perlu dipercepatkan, iaitu hadap, ya. Okey, kemudian azan di awal waktu. Okey. Yang ke-10 ialah tarjih, ya, pada dua kalimah syahadah, ya, secara perlahan-lahan, ya, maknanya menyebut kalimah syahadah itu dengan perlahan-lahan, ya. Okey, tetapi dengan perlahan maknanya yang didengari oleh Bilal lah. Okey, itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Syazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Okey, jangan lupa
like, komen dan subscribe channel Ustazah. Sekian, terima kasih.